Seterusnya kita baca Sirah Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah perkembangan Islam di Semenanjung Arab. Dengan berlakunya perdamaian Hudaybiyah, maka Islam berkembang dengan pesat dalam kalangan penduduk Arab, sama ada yang berdekatan dengan Madinah atau yang jauh. Perdamaian mewujudkan ketenangan. Tak ada tindah-menindah lagi. Menyebabkan orang dapat mengetahui Islam secara terbuka dan bebas. Apabila dibuka begitu, menyebabkan banyak orang minat pada Islam, ingin tahu. Bahkan kebanyakan mereka masuk Islam selepas perjanjian Hudaybiyah. Tak ada perang. Rasulullah SAW mengutuskan pendakwah dan guru mengajar agama. Dalam kalangan mereka ada yang beriman dengan ikhlas dan berhijrah ke Madinah untuk membina kekuatan Islam. Di sana ada orang yang masuk Islam dengan sebenarnya, dengan hati yang ikhlas, datang ke Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW dan berbaiat, berjanji setia dengan Nabi, berjuang dengan Nabi. Bahkan ada orang Badui, bila Nabi nak bagi hadiah ghanimah, tolak ikhlasnya. Dalam peristiwa perang Khaybar, di mana orang suruh dia pergi dekat Nabi kerana Nabi nak bagi imbuhan. Bila sampai, dia kata, wahai Rasulullah, bukan ini tujuan saya. Saya tak mau. Saya berjuang kerana saya nak mati kerana Allah. Nabi kata, insya-Allah. Ada orang yang begitu. Dalam kalangan mereka juga ada yang sekadar Islam pada lahirnya, pura-pura Islam, munafik. Allah mendedahkan dengan wahyu firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Yang bermaksud surah Al-Hujurat. Berkatalah orang-orang Badui, orang kawasan pedalaman, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad SAW, kamu belum beriman kerana iman itu tidak masuk ke dalam hati-hati kamu. Allah Ta'ala dedahkan mereka tanpa menyebut nama. Tak sebut senarai sianu. Ini cara menghukum, kena kita ikut Quran. Jadi bertindak kamu tak Islam, tak, itu tak boleh. Kita kena ikut Quran. Iaitu cara umum. Cara umum. Sebabnya kerana kejahilan dan mereka tidak mengenali Rasulullah SAW dari dekat dan tidak pernah mendengar ayat-ayat Quran. Tak pernah dengar ayat Quran. Tengok orang ramai masuk Islam, dia pun ikut masuk Islam, tapi tak percaya pada Islam kerana ikut orang ramai semata-mata. Ada juga dalam kalangan mereka yang menunggu dan melihat dahulu pihak mana yang menang dan lebih kuat. Ada pula yang mengintai-intai, tengok kalau Islam ni kuat, nampak berjaya terus. Kalau rasa Islam ni tak kuat, tak boleh ikut. Allah menjelaskan lagi sikap orang-orang Badui dengan firman-Nya dalam Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu samiun alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin min indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayadkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, dalam kalangan orang-orang Badui yang munafik itu memandang apa yang mereka belanjakan, dermakan pada jalan Allah sebagai satu bayaran yang memberatkan, sambil menunggu peredaran zaman yang membawa bala bencana menimpa kamu. Atas mereka lah tertimpa bala bencana yang dibawa itu, peredaran zaman yang buruk itu. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Dan sebahagian dari kalangan orang-orang Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan memandang apa yang mereka dermakan pada jalan Allah itu sebagai amal-amal bakti yang mendampingkan diri di sisi Allah dan sebagai satu jalan untuk mendapatkan doa dari Rasulullah yang membawa rahmat kepada mereka. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang mereka dermakan itu adalah menjadi amal bakti bagi mereka yang mendampingkan diri mereka kepada Allah. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah SWT pecahkan orang Badui ini. Ada kalangan mereka yang tidak ikhlas Islamnya. Bila minta terima, bagi terima. Dalam hati rasa berat. Menanggung bebanan. Habislah harta dia, habislah duit dia. Tak nampak pahala langsung. Derma ni kerana ikut-ikutan. Kerana malu pada orang, bukan kerana Allah Ta'ala. Derma kerana riak. Namun ada mereka yang derma dengan hati yang ikhlas, orang Badui. Derma minta Rasulullah doa pada mereka. Minta istighfar. Kerana doa Rasulullah diperkenankan oleh Allah. Mereka percaya. Doa Nabi ni Tuhan berkenan. Bukan macam doa kita. Di sana ada orang-orang Badui yang beri hadiah pada Nabi, suruh Nabi doa. Yang datang minta Nabi istighfar untuk dia. Saya berdosa kepada Rasulullah. Mintalah istighfar. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Macam-macam jenis orang Badui. Yang terang pada Nabi. Datang, Rasulullah, saya nak masuk Islam. Tetapi arak tak boleh tinggal. Arak ni saya suka sangat. Nabi kata tak boleh. Arak ni Tuhan haramkan. Rasulullah, saya nak masuk Islam. Nafsu saya kuat, kena berzina. Tak boleh, zina tu keji. Rasulullah, saya nak masuk Islam. Tapi riba tak boleh tinggal. Tak boleh. Tak boleh, riba tu kena tinggal. Rasulullah, saya nak masuk Islam. Tapi berhala dekat kampung saya tak berani roboh. Berhala tu. Ini puak-puak Saif. Rasulullah kata, kalau aku hantar orang pergi roboh, sila. Lalu Nabi hantar. Disebut dalam kisah ni, katakan baca kemudian, Nabi hantar orang pergi roboh. Sahabat yang nak roboh berhala tu, sahabat yang terkenal dengan kelakar. Pada hari nak roboh berhala tu, macam satu pesta. Penduduk Taif keluar beramai-ramai. Dia pergi tu, sampai dekat berhala, dia rebahkan diri dia. Macam kena pukau, kena telah. Maka orang Taif pun bersorak. Kami dah rasa dah. Tak boleh berhala roboh dah. Orang tengah solat, dia terus bangun, lalu dihantam berhala hancur lebur. Berhala tu, kamu ni bodoh, kata dia. Itu macam-macam kisah. Jadi di sana ada orang Badui yang jahil, ikhlas kerana nak ikut Islam. Demikianlah sikap mereka. Ada yang beriman dengan ikhlas dan berjihad bersama Rasulullah SAW. Ada yang lemah imannya, perlu dijinakkan dengan zakat dan sedekah. Dan ada yang munafik mencari kesempatan. Mereka perlu dihadapi dengan sabar, terbuka dan berhati-hati. Namun Allah Ta'ala suruh menjinakkan mereka. Sehingga ada bahagian zakat. Sampai sekarang pun ada bahagian zakat, bahagian mu'allaf. Mu'allaf ialah untuk menjinakkan orang dengan Islam. Mazhab Syafi'i sempit sangat. Mazhab Syafi'i ini mu'allaf beri kepada orang yang baru masuk Islam. Malangnya orang kampung mu'allaf ni masuk Islam 40 tahun pun mu'allaf lagi. Itu sudah salah faham. Yang lama masuk Islam bukan mu'allaf lagi. Di sana ada ulama yang meluaskan hukum. Mu'allaf ni termasuklah mereka yang bukan Islam yang dijangka masuk Islam. Kita bantu dia, tolong dia, bagi sumbangan. Kalau lama-lama dia masuk Islam, ini boleh bagi zakat. Dan ada ulama mengatakan mereka yang kalau dibagi sumbangan dia tidak bermusuh. Tak bermusuh dengan Islam. Bagi. Ada ulama yang membolehkan diberi bahagian mu'allaf pada mereka yang untuk meredakan permusuhan dengan Islam. Ada ulama kata begitu. Jadi luas bahagian mu'allafnya. Dan Nabi mengambil pendekatan ini. Nabi beri sumbangan kepada orang Badui. Disebut dalam peristiwa Fathu Makkah, kita akan baca kemudian. Nabi bagi kepada kabilah Badui ini ratus ekor unta. Bagi kepada Badui ini ratus ekor unta. Sehingga habis, orang Madinah tak dapat apa.
Orang Madinah bersedih sampai hati kami ikut Rasulullah daripada awal sampai akhir. Tak ada bahagian kami. Lalu Nabi panggil orang Madinah kumpul satu tempat. Nabi kata, aku tahu kamu merayu, kamu tak dapat apa-apa. Aku beri kepada orang ni kerana mereka nak perlu dijinakkan kepada Islam. Aku tahu kami sudah kuat Islam. Aku akan balik dengan kamu. Orang lain balik ke kampung membawa unta dan kambing. Kamu balik ke kampung bawa Rasulullah sama dengan kamu. Mereka menangis bila dengar itu. Ini ayat ikhlas. Ada begitu. Ini ujian. Yang paling menarik ialah kedatangan rombongan menganut Islam dan kabilah yang menganut Islam dengan jumlah yang besar. Ada kabilah datang, rombongan ratus ribu datang masuk Islam. Terus masuk Islam, ramai-ramai masuk Islam. Ada yang ketua masuk Islam, dia masuk cara orang Badui lah. Ini kita lihat pada bijak Nabi SAW menangani orang Badui yang masuk Islam ni. Dan kitab fiqh ada sebut seorang Badui datang ke masjid, dia nak masuk Islam, rasa nak kencing, terus hadap ke dinding kencing dalam masjid. Lalu sahabat nak pergi pukul. Nabi kata, jangan pukul, jangan, biar dia selesai kencing. Sudah selesai, Nabi berpanggil, ini masjid, tempat orang semayang, orang berkumpul, bukan tempat untuk kencing, untuk buang najis. Lalu Nabi suruh basuh kencing dengan jerus air di atas tanah. Ini cara nak bersih najis di atas tanah, jerus air, dia meresap jadi bersih. Jadi hukum. Dan Badui ini akhirnya dipujuk dan dirayu. Dan dia masuk Islam dengan selamat. Ada orang Badui datang, masuk ke masjid dengan unta-unta. Masjid di sana bukan macam masjid tempat kita ada tangga naik. Dia tidak. Dia pintu terus. Dinding begitu saja. Dia mari dengan unta dia masuk dalam masjid. Masuk. Dia tanya, mana dia Muhammad? Mana? Orang kata, tunjuk, itu dia Muhammad. Dia kata, kamu ke orang yang mengajak orang kepada mengesahkan Allah? Nabi kata, ya. Kamu mengajak orang ambil harta orang kaya bagi pada orang miskin? Nabi kata, ya. Kamu ajak orang buat baik? Ya. Aku ni wakil daripada kabilah aku datang nak masuk Islam. Jadi Nabi layan dengan lembut. Kalaulah halal daripada awal lagi, tak jadi masuk Islam lah. Ni tak setengah orang kita tu bila ada orang nak masuk Islam, tanya orang Islam pasal apa nak kahwin, pasal apa. Itu tak boleh orang jatuh. Bila orang datang masuk Islam, macam ada dia mengucap dua kalimah syahadah. Cerita lain tu kemudian. Suruh yang ringan-ringan dulu. Contohnya Nabi kata Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal, mu akan pergi ke Yaman. Di Yaman ni kamu akan berjumpa dengan berbagai kumpulan, antara golongan ahli kitab, macam-macam. Bila kamu pergi sana, ajak mereka mengucap dua kalimah syahadah. Setelah mereka mengucap dua kalimah syahadah, beritahu kepada mereka Allah wajibkan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Setelah mereka sembahyang 5 waktu, beritahu kepada mereka Allah wajibkan pada orang kaya yang ada harta bagi zakat, bagi harta untuk sumbangan. Jangan paksa dia beri harta ni, biar dia serah diri zakat dia. Jangan buat zalim. Ini pesanan Nabi. Jadi peringkat demi peringkat. Ini suruh orang masuk Islam. Belum berucap lagi, beritahu semayang tahajud, beritahu semayang tarawih 20 rakaat. Semayang 5 waktu tak lekat lagi. Beritahu 20 rakaat dah. Ini sila. Kalau masuk Islam kena bersunat dulu. Kalau bersunat tak ada masuk Islam. Bersunat dulu, bukan ucap dua kalimah syahadah. Bersunat ni khilaf ulama. Mazhab Syafi'i dia wajib, ada mazhab kata tak wajib bersunat tu. Kata tak sah sembahyang, itu mazhab Syafi'i. Jadi biar dia mengucap dengan masyarakat dulu. Ajak dia masuk Islam, lepas tu ajak dia sembahyang, tak erti baca pun tak apa, ikut. Ulama mengizinkan. Dia masuk Islam, ikut orang sembahyang, ikut perbuatan dia. Ikut apa orang kata. Sehingga dia pandai sendiri. Itu caranya. Ini nak ajak satu-satu baru boleh masuk Islam. Ini pendekatan yang sangat salah. Tak boleh. Jadi Nabi memudahkan orang masuk Islam. Yang paling menarik ialah kedatangan rombongan menganut dan kabilah yang menganut Islam jumlah yang besar. Perkembangan berlaku dengan pesat melalui suasana aman yang wujud selepas perjanjian Hudaybiyah, menunjukkan bahawa suasana aman dan damai atau pendekatan muwajahah silmiyah berdepan cara damai lebih memberi peluang kepada Islam. Oleh kerana itu, maka musuh-musuh Islam cuba menutup jalan ini kepada orang Islam
dengan berbagai-bagai halah dan cara, menyebabkan akhirnya Islam juga yang dipersalahkan. Sekarang Islamofobia. Digambarkan Islam dengan gambaran yang sangat salah, gambar yang sangat keras. Kadang orang Islam sendiri tunjuk contoh yang tak baik. Ini silap kita sendiri. Kalau kita ambil pendekatan yang bijak, yang Nabi kata, dia kata kita ganas, kita tak ganas. Dia kata kita pegang, kita tak pegang. Ini cara yang paling baik. Yang paling baik ialah yang ditunjuk oleh Nabi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Kita baca kisah pembukaan Makkah. Al-Quran menamakan Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Tidak menamakannya menawan atau menyerang atau menakluk. Ungkapan yang paling menasabah dengan kesucian kota Makkah dan kedudukannya. Makkah adalah bumi istimewa di sisi Allah. Bumi pertama diwujudkan. Makkah ni ialah tanah yang pertama dijadikan oleh Allah. Sebab itu dinamakan Ummul Qura, ibu segala kampung. Bila Tuhan jadikan bumi yang pertama ialah Makkah. Bumi yang paling tua sekali. Bukan sahaja Quran menyebut Ummul Qura, bahkan dari segi saintifik. Mereka yang kaji bumi buat kajian, memang batu-batu, tanah-tanah di Mekah tu umurnya paling tua dalam dunia. Ini diakui. Maka Mekah mempunyai kemuliaan. Dan orang Islam yang berhak di Mekah ni. Allah mengisytiharkan kebesarannya. Dinamakan tanah haram. Tanah haram ni tanah yang dihormati. Tanah yang diharamkan melakukan beberapa perkara. Seperti memburu binatang, cabut pohon kayu dan lain-lain. Disebut dalam bab haji. Allah memilih Nabi kesayangannya Ibrahim supaya membukanya dan meletakkan zuriatnya yang melahirkan Nabi teragung yang diutuskan di akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi yang dipilih oleh Allah untuk dizahirkan Nabi akhir zaman, penutup Nabi-Nabi. Sebelum berlakunya kiamat, dengan diperintah Ibrahim alaihissalam merasmikannya, menghantar anaknya Ismail yang baru dilahirkan bersama ibu Ismail Hajar. Ketika tidak ada manusia, tidak ada air, tak sanggup didiami oleh binatang, Allah Ta'ala ke Ibrahim hantar. Allah Ta'ala beri rezeki walaupun tak ada air, dan datang rezekinya. Allah memelihara Mekah dengan kekuasaannya secara istimewa. Tentera bergajah yang mahu memusnahkannya dibinasakan secara luar biasa. Tahun Rasulullah SAW dilahirkan, maka terlalu kecil untuk menyatakan kekuasaan pada tentera musyrikin yang mempertahankan jahiliah mereka di bumi suci ini. Allah meletakkan mereka hanya sementara waktu bagi menyatakan sebab-sebab kemanusiaan yang mengubah coraknya kepada Islam dengan kelebihan dakwah dan jihad fisabilillah kepada generasi awal yang membebaskannya dari belenggu jahiliah Arab. Bangsa Nabi SAW sendiri bukannya penjajah asing seperti yang berlaku dalam perjuangan kemerdekaan negara dunia hari ini yang berdasarkan nasionalisme atau kenegerian semata-mata. Allah Ta'ala berkuasa memelihara Mekah sehingga peristiwa bergajah yang terkenal bila Abrahah, pemimpin Habasyah yang datang menakluk Yaman, serang Mekah dengan gajah. Di zaman penduduk Mekah tak mampu nak lawan, Allah Ta'ala utuskan Tayran Ababil, surat Al-Fil yang terkenal, membinasakan mereka, menandakan kekuasaan Allah Ta'ala, menunjukkan tentera musyrikin yang menguasai Mekah tu sikit saja, kecil sangat. Tapi Allah Ta'ala tugaskan orang Islam untuk berjihad, bukan burung ababil. Bahkan berlaku, kita baca dulu, golongan Qaramitah menguasai Mekah. Congkeh Hajar Al-Aswad buat balik ke negeri dia.
Allah Ta'ala tak turun burung ababil. Dibiarkan orang Islam berjihad, bebaskan dia. Begitulah bila Mekah ditakluk oleh mereka yang tidak layak, yang buat kejahatan, Allah Ta'ala jatuhkan kerajaan itu bila tiba masanya. Dengan kuasa Allah Ta'ala melalui jihad orang Islam. Boleh berbangga sekejap saja. Akan tiba masanya, mana-mana kerajaan yang tak memelihara kesucian dia akan dijatuhkan oleh Allah. Nabi diperintah supaya membebaskan Mekah dari jahiliah. Jahiliah ni bukan jahiliah Inggeris, bukan Cina, bukan Melayu, bukan India. Arab juga sebangsa dengan Nabi SAW, keluarga Nabi SAW. Nabi pergi serang bangsa dia sendiri, serang tanah air dia sendiri, serang tempat bumi dia lahir situ. Mengapa ni? Lain dengan perjuangan kemerdekaan yang ditaja dalam dunia hari ini biasanya dihalau penjajah asing. Ini bukan penjajah asing, penjajah anak beranak Nabi juga. Kerana menganut jahiliah. Ini makna yang sangat besar. Pembukaan Mekah adalah pembukaan lambaran baru sejarah Islam bagi meninggi dan memuliakan lagi Islam yang telah mulia dan termulia mengatasi segala ajaran yang bernama agama atau falsafah atau teori atau ideologi atau namakan apa sahaja. Menonjolkan Rasul pilihannya ke atas dan ke hadapan, mengatasi yang lain dan memimpin yang lain ke jalan yang benar dan mulia, membebaskan bumi suci dan kiblat dari belenggu pemerintahan jahiliah dan syirik. Adalah peristiwa kemenangan yang mengembirakan penduduk langit dan bumi yang setia kepada Allah. Selepas pembukaan ini, cahaya Islam lebih bersinar memancar petunjuk ke seluruh dunia. Manusia berduyun-duyun menganut Islam dan cahaya Islam tersebar marak ke seluruh pelosok bumi. Peristiwa yang menggegarkan penganut agama samawi yang diselewengkan dan kuasa besar dan kecil yang zalim. Allah memilih peristiwa besar ini berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan nuzul Al-Quran, bermulanya wahyu pertama dan berlakunya hari Badar yang dikenal dengan hari Furqan, yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Allah menaikkan janji yuzhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun, untuk menzahirkan agama Islam ini mengatasi segala ajaran yang lain. Ajaran lain itu sama ada dinamakan agama-agama samawi dan tidak samawi, dinamakan ideologi dan teori. Semua yang bercanggah dengan Islam dikalahkan. Pembukaan Mekah titik sejarah yang penting, kerana selepasnya manusia berduyun-duyun masuk Islam. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk Islam berduyun-duyun ramainya selepas pembukaan Mekah. Berduyun manusia masuk Islam. Allah Ta'ala pilih berlaku bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan diturunkan Quran, nuzul Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, wahyu yang pertama, dan berlakunya peristiwa Badar yang terkenal, Yaumul Furqan. Ini Fathu Makkah. Punca peristiwa dicerita mengapa berlakunya peristiwa ini. Allah Ta'ala tu, Makkah terbuka dibebaskan apabila perjanjian Hudaibiyah dicabuli, iaitu peruntukan yang memberi ruang kepada mana-mana pihak dalam kalangan kabilah Arab untuk bernaung di bawah Nabi Muhammad SAW atau di bawah musyrikin Quraisy, dan mana-mana pihak tidak boleh menyerang pihak yang lain, termasuk dalam kalangan kabilah yang bernaung itu. Bani Bakar yang bernaung di bawah musyrikin Quraisy memerangi Khuza'ah yang bernaung di bawah Rasulullah SAW kerana permusuhan lama yang berlaku sebelum kedatangan Islam. Puncanya bila perjanjian Hudaibiyah dicabuli. Dalam perjanjian Hudaibiyah yang kita baca dulu, perjanjian dimeteraikan bila Nabi dihalang masuk Mekah. Sayyidina Osman ditahan. Lalu Nabi berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia untuk masuk Mekah.
sama ada menang atau mati syahid, menyebabkan pemimpin Mekah gerun dan takut. Mereka hatta wakil berunding dimeteraikan perjanjian Hudaybiyah. Di antara perjanjiannya ialah mana-mana kabilah boleh bernaung dengan mana-mana pihak. Sama ada bernaung dengan Muhammad SAW atau bernaung dengan musyrikin Mekah. Di sana kabilah Khuza'ah bernaung dengan Nabi SAW. Khuza'ah ni ada hubungan lama dengan Nabi. Bani Bakar bernaung di bawah musyrikin Mekah. Di antara perjanjian tak boleh serang antara satu sama lain. Mana-mana pihak tak boleh serang pihak yang lain. Tiba-tiba Bani Bakar menyerang Khuza'ah sehingga berlaku pembunuhan. Bermakna mencabut perjanjian Hudaybiyah. Apabila kabilah Khuza'ah mempunyai hubungan lama dengan Abdul Muttalib, datuk kepada Rasulullah SAW, hubungan bersejarah ini dipanjangkan di zaman Islam. Rasulullah SAW tetap mengiktiraf semua yang baik di zaman jahiliah, termasuk hubungan persaudaraan, keluarga dan perjanjian menentang kezaliman. Yang dikenali dengan halful fudul. Semua yang baik di zaman jahiliah Nabi terima. Hubungan silaturahim, tolong tetamu, tolong orang susah, tolong orang zalim, dikekalkan oleh Islam. Termasuk halful fudul dimenteraikan di zaman Nabi belum jadi Nabi, jadi Rasul lagi. Bila seorang yang datang Mekah telah dizalimi, pemimpin Mekah rasa malu, lalu mereka buat perjanjian sesama mereka untuk membela mereka yang dizalimi di Mekah. Dikenali dengan halful fudul. Nabi kata perjanjian ini sangat baik. Nabi terima. Walau zaman jahiliah. Kabilah Khuza'ah pula berasa bangga dengan hubungan persahabatan di bawah Abdul Muttalib, pemimpin Mekah, pengawal Kaabah yang dipuja, pemegang amanah menjaga jamaah haji yang berkunjung ke sana sejak zaman dahulu. Perjanjian di antara keluarga Abdul Muttalib dengan Khuza'ah sangat kukuh, di mana perjanjian menegaskan Khuza'ah berjanji dengan Abdul Muttalib. Muttalib ini ialah pemimpin Mekah. Mekah dipuja oleh penganut semua agama. Agama Islam, agama Yahudi, agama Kristian, termasuk agama musyrikin. Kerana dibuka oleh Ibrahim AS. Semua agama memuja Ibrahim. Sehingga hari ini, kita orang Islam menamakan Ibrahim. Yahudi kata Ibrahim. Kristian kata Abraham. Ibrahim adalah Abraham. Bahkan dalam ilmu qiraat, baca Quran boleh baca dengan Abraham. Boleh dibaca. Qiraat Syamiyah. Diiktiraf oleh ulama-ulama qiraat. Abraham. Bacaan itu ada dalam ilmu qiraat. Orang Hindu menamakan Brahma. Walaupun Hindu kata Brahma ni Tuhan, itu cerita lain, menyeleweng. Brahma daripada Ibrahim. Apabila Khuza'ah buat perjanjian dengan Abdul Muttalib, dia rasa bangga. Kerana ini keturunan Ibrahim. Di sana ada perjanjian yang dibuat oleh antara Abdul Muttalib dan Khuza'ah. Perjanjian berbunyi dalam bahasa Arab. Bismikallahumma hadha ma tahalafa ali Abdul Muttalib bin Hashim wa rijalati Amr bin Rabi'ah bin Khuza'ah tahalafu ala at-tanasuri wal muwasati ma balla bahrun sufah halfan jami'an ghairu mafraq al-ashyakh ala al-ashyakh wal asaghir ala al-asaghir والشاهد على الغائب وتعاهدوا وتعاقدوا أوكدوا عهد وأوثق عقد لا ينقض ولا ينكث ما أشرقت شمس على سبير وحن بفلاة بعير وما أقام الأخشبا وعمر بمكة إنسان حلف أبد لطول أمد يزيده طلوع الشمس شدا وظلام الليل مدا وأنا عبد المطلب وولده ومن معهم ورجال خزاعة متكافئون متظاهرون متعاونون فعلى عبد المطلب النصرة لهم بمن تابعه على كل طالب
wa ala khuza'atan nasratu li Abdul Muttalib wa waladihi wa man ma'ahum ala jami'il Arab fi syarqin aw gharbin aw huznin aw sahlin waja'alu Allah ala dhalika kapila wa kafa billahi jamila. Bahasa sastra ni, sastra Arab. Makna dia, dengan namamu wahai Tuhan kami, inilah perjanjian di antara Abdul Muttalib bin Hashim dan pemimpin keluarga Ammar bin Rabi'ah dari kabilah Khuza'ah. Mereka berjanji untuk tolong-menolong dan bantu-membantu selagi laut membasah bulu binatang, dengan janji setia yang tidak berbelah bagi. Orang tua terhadap orang tua, anak-anak terhadap anak-anak, yang hadir terhadap yang tidak hadir. Berjanji dan mengikat janji yang tidak dirungkai selagi matahari menyinari bumi, memacari padang ragut selagi tegaknya bukit di Mekah, selagi Mekah didiami manusia. Perjanjian yang berpanjang masa dikuatkan oleh matahari yang memancar, kegelapan malam yang berpanjangan, bahawa Abdul Muttalib dan anak cucunya dan pemimpin-pemimpin Khuza'ah wajib bantu-membantu, kuat menguat dan tolong-menolong. Maka menjadi kewajipan kepada Abdul Muttalib dan orang yang bersamanya membantu setiap orang yang meminta, dan menjadi kewajipan kepada Khuza'ah membantu Abdul Muttalib dan anak-anak cucunya dan orang yang bersamanya untuk menghadapi kaum Arab, sama ada di timur atau barat, di tempat yang susah atau senang. Mereka jadikan Allah penjamin perjanjian ini, dan cukuplah Allah yang terbaik. Ini bahasa yang sangat menarik, perjanjian. Selagi ada bintang di langit, selagi ada matahari. Janji, tolong-menolong, bantu-membantu. Kesempatan perjanjian Hudaybiyah menjadikan kabilah Khuza'ah bernaung di bawah perlindungan Rasulullah SAW tanpa ragu, bahkan menjadi kebanggaan mereka kerana menyambung hubungan yang telah dijadi oleh nenek moyang, dan akhirnya mereka masuk Islam. Khuza'ah masuk Islam. Mereka masuk Islam. Ini lagi kuatlah. Rasulullah SAW menunjukkan contoh ajaran Islam secara praktikal dengan menunaikan kewajipan mematuhi segala syarat dan peruntukan perjanjian Hudaybiyah, kerana perintah Allah yang menjadi ajaran Islam wajib diamalkan, iaitu antaranya firman Allah Ta'ala, wal mufuda bi ahdihim idza ahadu. Dan antara amal yang baik sifat orang yang bertakwa ialah mereka yang setia menunaikan perjanjian apabila mereka membuat perjanjian. Surah Al-Baqarah ayat 177 sebut dalam Quran. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam wajib melaksanakan syarat-syarat yang mereka tetapkan. Quran hadis mengatakan wajib kalau buat perjanjian, tunaikan perjanjian ini. Demikian ajaran agama Islam yang dilaksanakan secara wajib dalam perkara perjanjian Hudaybiyah. Ianya tetap dilaksanakan walaupun pada peringkat awal para sahabat merasa berat sebelah kerana lebih berpihak pada musyrikin Mekah. Perjanjian ini yang Hudaybiyah balik dulu yang Nabi buat dengan pemimpin Mekah tu, kelihatan zahirnya berat sebelah. Para sahabat tak setuju, berat nak ikut. Tapi Nabi suruh mereka ikut kerana Nabi lebih faham. Perjanjian mempunyai tujuan politik, bukan yang tersurat di sana, yang tersirat. Yang tersirat lebih penting. Perjanjian tu kalau kita baca memanglah berat sebelah. Sejak mula lagi Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim, mereka kata tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata ikut, hak dia nak Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali berikut. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, wakil musyrikin. Dia suruh buang Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Sebut nama ayahmu. Sayyidina Ali tak berpadam. Nabi tangkap mana?
Saya ditunjuk. Kemudian Nabi padang dengan tangan dia. Tulis Muhammad bin Abdullah. Tak apalah, buang pun tak apa. Allah latih jadi Rasul. Buang tulis saya pun Rasul juga. Tapi sahabat sangat marah. Mana-mana orang Mekah, Islam yang berhijrah ke Madinah, kena atas balik. Mana-mana orang Islam Madinah lari ke Mekah, tak atas balik. Antara janji ni. Dan banyak lagi hal lain. Tahun ni tak dibenarkan umrah. Kena umrah tahun depan. Nabi dah pakai ihram. Tiba-tiba tak dihalang masuk Mekah. Terpaksa kena buat ihram, tahallul. Ini macam menghina. Tapi Nabi ikut. Tu ayat supaya bertahallul. Nak buang pakaian ihram mesti sembelih binatang. Sahabat-sahabat berat. Akhirnya Nabi buat sendiri. Dengan pandangan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sahabat pun ikut. Para sahabat tak tahu yang tersiratnya. Perjanjian itu bermakna mereka iktiraf Madinah adalah sebuah negara yang sah. Yang kedua, pasti satu hari nanti mereka langgar perjanjian. Namun pada hakikatnya secara praktikal memberi keuntungan kepada Islam dan dakwah. Kerana dengan terang-terangnya perjanjian tersebut, kerja menyebarkan Islam tidak boleh diganggu. Dan mereka yang menganut Islam juga tidak boleh disekat dan diganggu gugat. Masa perjanjian ni, ramai orang masuk Islam. Ramai masuk Islam, kan tak ada gangguan. Bila tak ada perang, tak ada gangguan. Tak ada kelahi, mudah orang masuk Islam. Ruang orang ikut Islam mudah. Orang dengar pun mudah. Ulama kufar musyrikin Quraisy pula tidak dapat menghalang daripada berlakunya keburukan yang menjadi buah hasil syirik dan kufur dalam keadaan mereka tidak boleh mengawal diri dan pengikut daripada hawa nafsu dan syaitan yang menjadi teman setia mereka. Maka perjanjian Hudaybiyah dicabul apabila Bani Bakar yang menaung di bawah pemimpin Mekah memerangi Khuza'ah yang menaung di bawah Rasulullah SAW dengan dibantu secara sulit oleh kalangan pemimpin Mekah. Berlaku Bani Bakar yang berlindung, puak yang berkawan dengan Quraisy menyerang Khuza'ah yang bersahabat dengan Nabi SAW. Bermakna dia langgar perjanjian Hudaybiyah. Serangan Bani Bakar ke atas Khuza'ah berlaku kerana api dendam yang membara sejak sekian lama sebelum kedatangan Islam. Peluang ketenangan diambil untuk menyerang Khuza'ah. Cerita lama dendam. Kelahi hak zaman dulu. Belum ada Nabi mari lagi. Untuk balas dendam. Kalangan Bani Bakar menyerang Khuza'ah. Menurut satu riwayat, keadaan menjadi tegang apabila seorang dalam kalangan Bani Bakar mencela Rasulullah SAW. Kemudian menyanyikan ungkapan celaan itu. Lalu seorang pemuda dalam kalangan Khuza'ah memukulnya sehingga pecah kepala. Itu ceritanya. Buah-buah seorang pemuda Bani Bakar hina Nabi. Maka pemuda Khuza'ah katuk kepala, mendarah. Salah seorang pemimpin Bani Bakar bernama Naufal bin Muawiyah bersama dengan anak buahnya menyerang Khuza'ah di waktu malam. Ketika mereka berada di kawasan air Bani Khuza'ah di tempat bernama Al-Wathir. Ketika Khuza'ah berkemah di Al-Wathir, satu puak Khuza'ah, waktu malam yang gelap, puak Bani Bakar di bawah pimpinan Naufal bin Muawiyah menyerang. Waktu malam ni orang tak nampak, dia serang. Serangan dibantu oleh beberapa orang Mekah dengan anggota dan senjata. Serta mereka menyangka kegelapan malam boleh melindungi kejahatan mereka. Beberapa orang kalangan Khuza'ah terbunuh. Katakan jumlahnya 20 orang atau 23 orang. Ramai, 20 orang mati. Ada kata 23. Dan ada yang mendapat kecederaan sehingga berlaku kejar-mengejar yang menyebabkan pertempuran masuk ke tanah haram Mekah yang dihormati bersama sejak zaman jahiliah. Kejar, dia masuk lari ke Mekah. Berlawan Mekah. Mekah ni tanah haram. Tahu dia bunuh di Mekah ni. Lalu beberapa orang dalam kalangan Bani Bakar mengingat ketua mereka.
Lalu salah seorang beri makan ingat. Wahai Naufal, kita sekarang telah berada di kawasan tanah haram. Ingat Tuhanmu, kata pengikut dia. Ingat sekarang ni, tak boleh dah ni masuk Mekah dah. Tak boleh. Dengan angkuh Naufal menyampuk, hari ini tidak ada Tuhan. Tunaikan dendam kamu, wahai Bani Bakar. Demi umurku, kamu berpeluang mencuri di tanah haram ini. Tunaikanlah dendam kamu. Orang tak tahu. Tak ada Tuhan hari ini, kata dia. Ucapan yang membawa padah besar kerana mencabut tanah suci yang dihormati oleh Islam dan jahiliah, di mana antaranya diharamkan menumpahkan darah. Bani Khuza'ah berlindung di rumah Badil bin Warqa Al-Khuza'i, keluarga mereka yang tinggal di Mekah, dan di rumah Rafi', seorang penduduk Mekah yang ada hubungan dengan mereka. Di Mekah dia ada kawan. Puak Khuza'ah yang kerja ni pergi rumah keluarga dia sana, berlindung. Keluarga Khuza'ah yang duduk Mekah, dan Rafi', seorang penduduk Mekah yang baik dengan Khuza'ah. Akhirnya Khuza'ah menghantar rombongan yang dipimpin oleh Ammar bin Salim Al-Khuza'i untuk menghadap dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketua rombongan Ammar bin Salim Al-Khuza'i datang menghadap Nabi dengan syair yang menjadi kebanggaan bahasa Arab. Menghadap Nabi dengan baca syair saja. Baca syair. Ini orang Arab dia pandai baca syair. Ya Rabbi inni nasyidun Muhammadah halfa abihi al-atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida thummata, dengan terbuka dengan terbuka, thummata aslamna wa lam na'za yada fansur hadakallahu nasran ayyada wadun ibadallahi ya'tu madada bihim rasulullahi qad tajarrada abyadu mithlu badri yasmu su'ada inna sayma khasfan wajhuhu turabbada fi falaqin kal bahri yajri mazbada inna quraishan akhlafu kal maw'ida wa naqadu mithaqaka al mu'akkada wa ja'alu li fi kada'in wa rusada wa za'amu an lastu adu ahada wa hum adallu wa aqallu adada hum bayyatuna bil watiri hujjada wa qataluna ruk'an wa sujjada. Sedap bahasa dia. Makna dia, Tuhanku, sesungguhnya aku menyampaikan aduanku kepada Muhammad mengikut perjanjian sejak nenek moyangnya yang telah mati. Kamu adalah anak dan kami berjanji sejak nenek moyangmu. Di sana kami telah menyerah diri Islam dan kami tidak merungkai janji. Tolonglah Allah sentiasa memberi hidayah padamu. Pertolongan mencapai kemenangan. Panggillah hamba-hamba Allah, nescaya mereka menyahut untuk membantumu. Dalam kalangan mereka Rasulullah yang berseri laksana bulan purnama, mengambang tinggi. Jika datang musuh mencabar, wajahnya garang mengepalai pasukan laksana laut yang mengalirkan buih. Sesungguhnya Quraisy telah mengkhianati perjanjian yang dimeteraikan. Mereka merungkai janji yang diikat teguh. Mereka telah mengenakan saya dan mendakwa tidak ada Tuhan yang dapat saya doakan. Sebenarnya mereka paling hina, paling kecil bilangannya. Mereka menyerang kami waktu malam di tempat Al-Watir. Mereka membunuh kami ketika rokok dan sujud. Ini makna syair dia. Rasulullah SAW menerima kedatangan rombongan Khuza'ah di masjid. Di tengah ramai para sahabat amat di masa itu, dan bersabda dengan linangan air mata, "Nusirta ya Ammar bin Salim." Engkau pasti dibantu oleh Ammar bin Salim, Nabi kata. Mengikut satu riwayat yang lain sahabat bersabda, "La nusirtu illam ansur Bani Ka'ab." Yakni Khuza'ah. Aku tidak ditolong kalau aku tidak menolong Bani Ka'ab, yakni Khuza'ah, kata Nabi. Seterusnya tiba pula rombongan Badil bin Warqa Al-Khuza'i melaporkan pengelabatan di Mekah.
dan memberitahu kemalangan yang dialami, kemudian mereka pulang ke Mekah. Mari rombongan kedua. Tahun dah siapa dah. Rombongan kedua pula tambah. Menceritakan apa yang berlaku, ada kematian. Dibunuh oleh Bani Bakar dan pemimpin Mekah. Berlakulah pencabulan perjanjian Hudaybiyah. Rayuan Abu Sufyan tidak harus dipertikaikan bahawa pencabulan perjanjian Hudaybiyah telah berlaku dan melibatkan pemimpin Mekah yang bersongkor dengan Bani Bakar. Pemimpin Mekah merasai padah menggugat kedudukan mereka dan rasa takut mula menjelmi Mekah akibat mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Pemimpinnya bermesyuarat untuk mencuba mengatasi masalah. Akhirnya dia buat keputusan bahawa pemimpin utamanya Abu Sufyan wajib ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW bagi memperbaharui perjanjian. Dihantar Abu Sufyan menunaikan perjanjian Hudaybiyah dan melanjutkan tempohnya minta janji semula. Lanjut tempoh. Hubungan Abu Sufyan Rasulullah SAW sebagai mertua. Kerana Ummul Mukminin Hindun binti Abi Sufyan Allah mungkin dia ambil kira oleh mereka. Anak Abu Sufyan, Hindun binti Abi Sufyan masuk Islam. Jadi isteri Nabi. Hindun ni dia masuk Islam, berhijrah dengan suami dia ke Habasyah. Suami dia murtad. Sahabat Habasyah murtad. Kemudian mati di Habasyah. Demi menghormati perempuan yang kehilangan suami sudah berhijrah, Nabi melamarkan Hindun kahwin dengan dia dan mewakilkan pada Raja Habasyah. Ini nikah wakil yang pertama dalam sunnah Nabi. Akad nikah secara wakil. Raja Habasyah jadi wakil. Nabi kahwin dengan Hindun binti Abu Sufyan. Min radhiyallahu anha. Abu Sufyan ni ketua Mekah yang pertama, mertua Nabi. Quraisy gunakan mudah-mudahan natu. Lembutlah hati kau bila mertua datang. Secara mukjizat Rasulullah SAW memberitahu para sahabat langkah yang diambil pemimpin Mekah dan Abu Sufyan akan tiba ke Madinah untuk meraju agar perjanjian damai diperbaharui dan tempohnya dilanjutkan lagi. Malaikat beritahu Abu Sufyan akan mari. Malaikat datang beritahu ke Nabi, Abu Sufyan mari merayu. Dengan ini Islam berada dalam keadaan yang sangat kukuh kerana peningkatan penerimaannya dalam kalangan masyarakat Arab sehingga ramai yang menganut Islam, dan ketinggian moral berdamai dan mematuhi perjanjian menjadi contoh yang baik. Adapun jahiliah Mekah dalam keadaan makin lemah kerana perangai kejinya dan melanggar perjanjian damai dianggap satu kejahatan yang dibenci oleh masyarakat. Orang marah mereka kepada Mekah kerana melanggar perjanjian. Dalam perjalanan ke Madinah, Abu Sufyan serempak dengan Badil bin Warqah yang datang jumpa Nabi tadi. Zaman dulu jauh perjalanan. Tengah jalan berjumpa dengan pemimpin Khuza'ah yang temu dengan Nabi. Apabila ditanya adakah dia datang dari Madinah, Badil menyatakan tidak. Dia pelawak. Ini dia benarkan pelawak lah ni. Pelawak boleh. Terus yang tanya, mari dari Madinah? Dia kata, tak. Ini kerana helah peperangan. Dia benarkan pelawak. Boleh. Pelawak ni bukan haram lah ke? Ada tempat apa yang boleh. Abu Sufyan meragui jawapannya, lalu menyiasat kesan perjalanannya dan menemui biji kurma Madinah yang menunjukkan bahawa dia datang dari sana. Abu Sufyan siasat bekah dia. Tengok-tengok ada butir khema. Ni khema Madinah, dia tahu khema Madinah ke mana. Dia mai dari Madinah. Dan sudah tentu melaporkan berita serangan ke atas Khuza'ah kepada Muhammad SAW. Abu Sufyan terus mengunjungi puterinya Ummu Habibah isteri Rasulullah SAW. Di rumah anak dulu, isteri Nabi. Mabah. Apabila mahu duduk di atas tika yang telah terhampur, tiba Ummu Habibah menarik tika yang dan menggulungnya. Bila supaya nak duduk atas tika, Ummu Habibah isteri Nabi terik tika. Dak ayah dia duduk.
Abu Sufyan bertanya, wahai anakku, engkau tidak menyenangi aku duduk di atas tikar ini atau benci terhadapku? Abu Sufyan tanya. Marah ke ayah ke? Benci ke ayah ke? Umayyah menjawab, tikar ini adalah hamparan untuk Rasulullah. Awak adalah seorang musyrik yang najis, tak boleh duduk atas ni. Ayah ni kafir, musyrik najis, tak boleh duduk atas ni. Rasulullah duduk sini. Abu Sufyan menyampuk, selepas ini kamu akan ditimpa keburukan. Nanti mu celaka, mu keburukan, kata Abu Sufyan ke anak dia. Umayyah menjawab, Allah telah memberi hidayah kepadaku dengan Islam. Bagaimana ayah boleh menyembah batu yang tidak dapat melihat dan mendengar? Heran sungguh bagaimana ayah boleh jadi begini. Padahal ayah adalah pembesar dan pemimpin Quraisy. Ayah ni jadi ketua orang, jadi pemimpin semua berhala, semua batu. Abu Sufyan menjawab, adakah wajar aku meninggalkan agama nenek moyang dan aku mengikut agama Muhammad? Aku pegang agama nenek moyang, kata ayah dia, kata Abu Sufyan. Abu Sufyan terus menemui Rasulullah SAW, temu Nabi, dan menyatakan, saya mahu melanjutkan masa perjanjian Hudaybiyah. Kerana pada masa ianya dilakukan, saya tidak hadir bersama, kata Abu Sufyan. Masa buat perjanjian saya tak ada, nak minta janji semula lah. Rasulullah SAW bersabda, itukah tujuan kamu datang? Nabi tanya. Abu Sufyan menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, adakah kamu melakukan apa-apa? Ada buat apa ke? Nabi tanya, ada buat apa ke? Abu Sufyan menjawab, dilindungi Allah, tidaklah kita masih dalam perjanjian. Mudah-mudahan tak ada apa. Allah lindung, kita dalam perjanjian. Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah jawab, kami juga masih tetap dengan perjanjian. Kami jadi hantu juga, kata Nabi. Abu Sufyan terus mengulangi permohonan agar dilanjutkan tempoh. Rasulullah SAW mendiamkan diri tanpa menjawab. Nabi tak jawab. Abu Sufyan menyedari tujuannya untuk melanjutkan tempoh perjanjian. Hampa tak berjaya. Kemudian dia menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu menjawab, Abu Bakar jawab, aku bukan orang yang boleh membuat apa-apa, kata Abu Bakar. Aku tak ada buat apa, Abu Bakar kata. Kemudian dia merayu pada Umar radhiyallahu anhu, tiba-tiba dijawab dengan keras dekat Sayyidina Umar. Demi Allah, Sayyidina Umar kata, sekiranya kami hanya memiliki habuk yang halus nescaya, kami akan terus berjihad menentang kamu. Sayyidina Umar kata, kah lagi jawab. Kemudian dia menemui Ali radhiyallahu anhu. Ali ketika itu berada di si isterinya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra, bukan Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Yang memangku puteranya Hasan radhiyallahu yang masih kecil. Sayyidina Hasan kecil lagi, cucu Nabi. Abu Sufyan memujuk Ali, membantunya dengan menyebut hubungan keluarga dan berbagai pujian dan megahkan. Abu Sufyan pujuk Ali, kita nak beranak, bukan orang lain. Bukan orang lain. Memang nak beranak. Bukan orang lain. Dan puji, aku sungguh-sungguh memerlukan pertolongan dan tidak mahu pulang dengan kecewa. Adakah kamu dapat menolongku untuk menyampaikan hasratku kepada Muhammad? Ali menjawab, wahai Abu Sufyan, sesungguhnya Rasulullah telah menentukan keputusan dengan penuh keazaman yang tidak membolehkan kami bercakap apa-apa. Sayyidina Ali kata, bila Rasulullah buat keputusan, kami tak buat apa. Jawab lembut Sayyidina Ali. Abu Sufyan berpaling ke arah Fatimah radhiyallahu anha dan berkata, adakah engkau dapat menyuruh puteramu Hasan yang masih kecil dalam pangkuan ibunya agar dapat memberi perlindungan terhadap orang ramai, agar ia dapat menjadi pemimpin bangsa Arab sehingga akhir zaman? Boleh tak? Cucu hak kecil lagi ni. Ada orang nak cakap, jadi pemimpin akhir zaman, melindungi kami. Fatimah menjawab, demi Allah, anakku ini belum lagi sampai masanya untuk memberi perlindungan terhadap orang ramai, dan tiada siapa yang dapat mengganggu urusan Rasulullah SAW. Abu Sufyan berada dalam keadaan yang gawat. Seolah-olah dunia menjadi gelap melingkarinya, dan berkata kepada Ali karramallahu wajhah, aku berada dalam keadaan yang sangat sempit, berilah nasihatmu. Aku tak tahu apa, mu nasihat kepada aku. Ali karramallahu wajhah berkata, demi Allah, aku tidak tahu apakah cara yang dapat menolongmu. Tidakkah kamu pemimpin Bani Kinanah, kaum yang besar? Pergilah laungkan sekuat-kuatnya untuk minta pertolongan dari orang ramai. Kemudian pulanglah ke negerimu.
Pergi kat orang ramai minta tolong. Lepas tu balik. Sayyidina Ali kata. Abu Sufyan menjawab, demi Allah aku rasa itu pun tidak memberi apa-apa faedah. Tetapi itulah sahaja caranya, kata Abu Sufyan. Abu Sufyan meninggalkan Ali karramallahu wajhah menuju ke masjid. Dia melaksanakan nasihat Sayyidina Ali, kemudian bertolak pulang ke Mekah dengan kecewa. Pergi ke masjid, cakap ke orang ramai bersyarah, minta tolong orang ramai. Di masjid, macam tak terima di masjid. Orang tak tahu belaka. Apabila sampai di Mekah, Abu Sufyan dikerumuni oleh pemimpin Mekah. Mereka ingin mendapat berita pertemuannya dengan Rasulullah SAW. Abu Sufyan menceritakan kegagalan mesejnya. Dia menyatakan Muhammad tidak menjawab rayuan. Abu Bakar menunjukkan sikap yang tidak baik. Umar menunjukkan sikap yang lebih keras dan menjadi musuh yang paling dekat. Ali pula menunjukkan sikap paling lembut dan memberi nasihat. Tetapi nasihatnya tidak berguna juga, kata Abu Sufyan. Pemimpin Mekah berkata, nampaknya mereka mempermain-mainkan kamu. Mungkin main-main dah Abu Sufyan. Mengikut satu riwayat, pemeriksaan Abu Sufyan ke Madinah yang memakan masa yang lama dari kebiasaan menimbulkan kebimbangan pemimpin musyrik Mekah. Ada yang menduga kemungkinan dia meninggalkan agama nenek moyang, sehingga apabila Abu Sufyan tiba, isteri menegaskan. Ada yang agak lama sangat Abu Sufyan ada balik ni, masuk Islam dah. Dia masuk Islam. Bila balik, bini dia Hindun Utbah tanya, kalau awak berjaya memujuk Muhammad, menandakan awak lelaki sebenar. Kata bini dia, apabila dia menceritakan apa yang berlaku, isterinya menendang dadanya dan berkata, engkaulah seburuk-buruk utusan yang dihantar. Awak gagal membawa kebaikan kepada kami. Untuk menunjukkan keikhlasan kepada orang ramai, Abu Sufyan mencukur kepalanya sehingga licin botok dan menyembelih korban seekor unta di sisi dua berhada, Asaf dan Ailah yang dipujanya, dan menyapu darah di kepala kedua berhala itu. Sembah tokong Abu Sufyan. Sembelih unta, sapu darah di tokong, cukup kepala. Cukup kepala. Akhirnya mereka bertanyakan Abu Sufyan, apakah hasil perundingannya di Madinah? Tanya. Tak ada apa-apa, dia nak buat apa. Ketika Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.